Rempian di sini bersama dengan anda untuk kita berbincang tentang segmen kesihatan kita hari ini, bercakap juga lagi pasal gastrik dan juga puasa. Ada sakit gastrik, sakit perut ni tapi nak puasa agak. Macam mana rasa Boleh kita tanyakan dua orang tetamu kita mewakili Hospital Kuala Lumpur. Pertamanya Dr. Nur Aliza Abdul Muttalib dan juga yang merupakan pakar hepatologi dan gastroenterologi, Ketua Unit Gastroenterologi HKL, dan juga Puan Nur Faradiana binti Zamri, Pegawai Farmasi Hospital Kuala Lumpur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dr. Aliza, Puan Farah, sihat kita? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Puasa kita okey, tak ada gastrik, gastritis sebagai? So far kita okey lah kan. Kan, Tak tahulah orang di luar Dia orang sana. pakar. Kalau sakit makan ubat sendiri. Itulah sebab pakarnya dan ahlinya InsyaAllah. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah menarik perkongsian kita. Kita sambung perbincangan sebab minggu lepas kita dah cerita fokus tentang sakit perut. Betul. Tapi Betul. perbezaan sakit-sakit perut tu. Hari ni kita secara fokus general. lebih sikit tentang gastritis ataupun sakit gastrik ni, doktor. Mungkin awal ni kita nak khabarkan pada sahabat kita yang mendengar dan menonton dekat Facebook dan YouTube. Boleh juga dengarkan dan tonton perkongsian kita. Ini first time ni tetamu lambai ni. Sebab tak biasa masuk. Omak dan masuk TV. Alamak. Tapi itulah kita nak berkenalan dulu dengan penyakit gastritis ni. Apa dia sebenarnya? Dan penyebabnya, doktor? Silakan. Okey, Assalamualaikum semua. Okey, bila kita bercakap tentang penyakit gastrik ataupun gastritis, biasanya ia dikenali umum sebagai penyakit yang sering kali dikaitkan dengan rasa pedih atau rasa sakit atau rasa ngilu, macam-macam rasa lah ya, di bahagian perut atau juga di bahagian ulu hati. Jadi secara umumnya penyakit gastrik ini adalah keadaan apabila berlakunya keradangan ataupun inflamasi yang berlaku pada lapisan permukaan perut. Okey, kenapa ia berlaku? Kita ada prostaglandins. Prostaglandin ini adalah sejenis bahan kimia seakan-akan hormon yang bertanggungjawab untuk melindungi lapisan perut daripada tindakan hakisan asid gastrik. Asid ini sebenarnya dihasilkan oleh sel-sel di dalam perut kita sendiri. Jadi apabila berlakunya ketidakseimbangan antara dua faktor, iaitu faktor melindungi dan juga faktor kedua itu faktor agresif yang menyebabkan keradangan pada lapisan permukaan perut, maka itulah berlakunya gastritis. Jadi ada beberapa faktor yang boleh menyebabkan penyakit gastrik ini atau gastritis. Faktor yang pertama ialah faktor jangkitan kuman, ya. Okey, terdapat sejenis bakteria yang sangat khusus di dalam perut kita yang kita panggil Helicobacter pylori. Okey, ini kita jumpa dalam perut sahaja. Alright? Okey, cuma kenapa dia boleh menyebabkan keradangan kronik? Kerana sifatnya yang boleh melindungi dirinya daripada serangan asid. Dan faktor yang kedua yang biasa kita dengar lah, ya, faktor yang berkaitan dengan stres ataupun tekanan. Faktor ini kenapa stres ni sebenarnya boleh meningkatkan penghasilan asid gastrik melalui salah satu reseptor yang terdapat pada sel di dalam perut, itu sel parietal cell. Okey, sel ini sebenarnya dia merembeskan asid hidroklorik. Okey, kalau kita dengar pun bunyi asid kuat ni kan. Semua dalam perut ni, doktor. Ya, Itu macam betul. dalam makmal dulu kata Kan dengarkan dulu kan dekat makmal dengan asid hidroklorik semua kan. Okey. Tetapi alhamdulillah ya, Allah cipta tisu perut kita ni sebenarnya secara semula jadi tidak terkesan langsung dengan asid ini sebenarnya, walaupun mempunyai pH yang sangat rendah, itu 0.8. Ya, ini kerana terdapat satu lagi komponen penting iaitu cecair bendalih, kita panggil mucus, dan juga bicarbonate, ya, sejenis macam alkali untuk mampu menetralkan asid dan berfungsi untuk melindungi lapisan perut daripada kesan hakisan asid. Tetapi bila kita stres, bila kita rasa tekanan, faktor stres ini merangsang penghasilan lebih banyak jus gastrik. Okey, maka terhasillah lebih asid hidroklorik yang maka berlakulah penyakit gastrik sebenarnya. Sebab tu tak boleh stres-stres. Tak boleh. Bila doktor sebut jus gastrik tu rasa macam nak buka puasa pula. Bukan jus Bukan, fresh dia bukan orange, jus. dia jus. Dia memang asidnya sendiri. Asid tu Bukan sendiri. sejenis minuman. Dia memang ada dalam
perut kita. Cuma macam mana dia dua faktor yang utama lah. Yang satu jangkitan kuman apa tadi, Helicobacter pylori tadi tu ya, dan juga asid hidroklorik tadi tu. Tekanan ya, dia boleh tekanan badan, stres kita boleh menginducekan lebih banyak penghasilan jus gastrik tu sendiri. Maknanya jus gastrik tu yang akan menyebabkan rasa Terlebih. dia akan berlebihan dan betul. menyebabkan kita sakit perut sebab gastrik ni Yes. Dan ada juga tadi kita kata pasal faktor pelindung kan, yang ada mucus, yang ada bicarbonate. Okey. Antara faktor yang boleh menyebabkan gastrik ini juga adalah faktor pengambilan ubat-ubatan. Okey. Ubat-ubatan sebagai contoh, ubat tahan sakit yang biasa kita ambil pun, tahan sakit jenis NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs, dan juga ubat cair darah bagi orang sakit jantung, makan cair darah, ubat aspirin, dan ubat tradisional yang sesetengahnya mengandungi kandungan steroid yang berlebihan dan berterusan. Jadi sesetengah ubat tahan sakit ini boleh mengurangkan penghasilan prostaglandin, seterusnya menyebabkan lapisan perut mudah terhakis oleh asid gastrik. Selain pada ubat tahan sakit yang kita cakap tadi, ubat tradisional juga boleh menyebabkan penghasilan prostaglandin yang sebagai bertanggungjawab untuk melindungi lapisan lapisan perut kita ni terbantut. Pengambilan kedua-dua jenis ubat-ubatan ini boleh menyebabkan penyakit gastrik bertambah teruk. Begitu juga dengan pengambilan ubat tahan sakit jenis NSAIDs dan juga ubat cair darah iaitu aspirin boleh menyebabkan penghasilan mucus dan juga bicarbonate berkurang. Tadi kita cakapkan bicarbonate, mucus ni sebagai faktor pelindung. Jadi bila kita ambil ubat-ubat ni, kemungkinan dia akan mengurangkan penghasilan faktor pelindung ini sendiri. Dan faktor yang paling penting yang saya kira kita punya topik hari ini adalah faktor pemakanan. Ya, cara pemakanan tidak betul juga cenderung menjadi antara punca penyebab berlakunya gastrik. Bagi mereka yang mengalami gastritis, anda harus menyedari bahawa setiap makanan yang diambil akan memberikan kesan yang berbeza kepada keadaan kesihatan. Oleh sebab itu, individu yang menghadapi masalah berkaitan penghadaman perlu makan, dan juga yang sederhana tak boleh pergi, susahlah nak pergi nak pergi buffet Ramadan kan, sebab kena makan je makan sederhana. Dan juga menghindari makanan yang boleh mengganggukan pencernaan. Okey, kenal pasti apakah faktor yang boleh menyebabkan sakit berlarutan. Sebagai contoh ya, minuman bergas, ya, minuman berkafein, ataupun tabiat lewat makan. Di samping itu juga jadual makan tidak teratur dan juga makan yang tidak berkhasiat juga boleh menjadi punca berlakunya gastritis ini sebenarnya. Itu 4 faktor lah yang boleh menjadi penyebab doktor pada gastritis ataupun sakit gastrik ni. Mari kita tanya pula macam mana tanda-tanda dan gejala seseorang itu menghidapi ataupun sedang mengalami sakit gastrik ni, Puan Farah. Okey, antara tanda-tanda penyakit gastrik antaranya adalah mengalami masalah sakit ataupun pedih di bahagian ulu hati, perut kembung ataupun kerap sendawa, rasa loya dan muntah, hilang selera makan ataupun mengalami susut berat badan, dan juga antara simptom yang serius lah kita panggil, mungkin pasien akan mengalami muntah darah ataupun najis berwarna hitam. Okey, so individu yang kerap mengadu sakit perut ketika perut kosong ataupun tengah lapar, okey, ini menandakan bahawa asid gastrik mereka terlalu banyak dirembeskan di dalam perut. Dan kalau pasien mengadu sakit perut selepas makan, ia mungkin menandakan telah berlakunya masalah ulcer perut kerana lapisan permukaan perut telah terluka dan mengalami keradangan. Okey, so kalau berlakunya pendarahan disebabkan oleh ulcer perut, ni yang tadi saya mention lah, pesakit boleh mengalami masalah muntah darah ataupun najis berwarna hitam lah. Okey, so bila berlakunya keadaan begini, pesakit perlu mendapatkan rawatan segera lah dan datang cepatlah ke Jabatan Kecemasan sebab ia boleh mengancam nyawa pesakit lah. Kita jadi kronik dah tu kiranya. Ke macam itu serius lah. Macam komplikasi Kalau sampai daripada tahap penyakit gastrik yang boleh menyebabkan pada kesan ulcer perut. Sebab terlalu menghakis sangatlah lapisan permukaan perut. Kalau jadi ulcer tu memang itu dah serius lah daripada sakit-sakit biasa tu. Tapi tadi Puan Farah sebut kembung kan, tapi kenapa pandang saya tadi? Macam saya tak kembung apa saya puasa. Tapi mungkin itu yang dialami oleh sahabat-sahabat kita. Diingat mungkin ada orang dia ingat macam angin kot, tadi makan banyak, contoh kacang ke, contohlah macam-macam makanan kacang ke apa ke, jadi tiba-tiba macam rasa kembung pula perut sedangkan ada masalah-masalah yang mungkin berkaitan dengan gastritis ataupun gastrik ni. Cuma kan, tapi bila saya kenal juga orang bila time tak puasa, dia punya asid keluar
setiap 4 jam 5 jam akan jadi macam alamak, perlu diisi perut ni. Tapi bila puasa okey je. Dia relax. Okey, kejap lagi kita sambung point ni sebab ada yang kata bulan puasa ni memang orang yang ada gastritis ni memang akan bermasalah. Betul ke tidak? Ataupun ada yang kata okey je sebenarnya kalau berpuasa. Mana kalau kita boleh kata ada yang bertanggapan kalau puasa ni dia akan mencetuskan serangan gastritis. Adakah benar atau tidak? Ataupun mungkin puasa sebenarnya lebih baik untuk kerehatan kita tu. Silakan. Doktor. Baik Pian. Okey, sebenarnya ramai sebenarnya berpendapat bahawa gastrik dikaitkan keadaan tidak boleh berlapar, jadi tak boleh puasa kan. Okey, itu adalah mindset kebanyakan pesakit, kebanyakan orang. Perkara ini sebenarnya dikaitkan kerana dengan faktor bahawa kita tak ambil sebarang makanan menyebabkan tahap asid meningkat dalam badan. Okey, tetapi faktor itu sebenarnya salah sama sekali. Okey. Namun faktor sebenarnya semasa kita berpuasa, sistem penanaman berehat dan rembesan asid gastrik tadi, jus gastrik tadi menurun sebenarnya. Okay? Oleh itu masalah sakit atau rasa tidak selesa, rasa senak disebabkan oleh kesan rembesan asid gastrik itu tidak benar sama sekali. Ya. Okey, secara umumnya puasa sebenarnya merehatkan saluran pencernaan kita. Okey, enzymes, hormon-hormon yang biasa bekerja tanpa berhenti untuk mencerna makanan secara terus menerus selama 14 jam lebih kurang lah, kecuali bila kita tidur. Jadi apabila kita berpuasa, organ penting ini dapat berehat untuk tempoh tersebut. Dalam jangka masa ini tiada makanan atau minuman yang masuk ke dalam sistem pencernaan. Ingin saya kongsikan bahawa kita ramai pesakit yang mengalami kronik gastrik, kronik gastrik di Hospital Kuala Lumpur. Tetapi alhamdulillah, kebanyakan mereka merasakan bahawa simptom adalah lebih baik semasa berpuasa. Alhamdulillah. Sebenarnya. Jadi bagi mereka yang rasa takut nak puasa tu sebab gastrik sebenarnya tidak benar. Sebab kita punya perut tengah berehat, asid pun turun. Jadi alhamdulillah kebanyakan pengalaman daripada pesakit sendiri merasakan masa berpuasa inilah masa yang sangat-sangat baik kan? Dan tidak ada simptom. Kalau ada pun kurang berbanding dengan masa sebelum tidak berpuasa. Tapi pandai apa tu jus gastrik tu keluar kan. Maksud dia berehat, sebab kita berehat, so dia tak nak buat apa-apa, dia nak tidur je. Cuma ada tadi kan awal tadi Dr. sebut ada beberapa faktor, termasuk faktor stres. Sebab dia stres nak berpuasa menahan lapar tu menyebabkan gastrik tu muncul. Faktor kedua tu. Ada kebarangkalian kemungkinan jugalah tetapi saya rasa alhamdulillah mungkin masa bulan puasa kita masih dalam keadaan yang tenang kan. Mungkin mula-mula je kot, hari pertama hari kedua juga dia macam stres. Ya, mungkinlah lapar lah. Nak tunggu nak masak apa hari ni. Kan. Itu pun satu hal juga tu dengan harga-harga yang mungkin kurang sabar lagi. Jadi itulah mungkin jadi faktor. Mana kata mana bila badan kita tenang, perut kita pun tenang, insya-Allah dia tidak akan kita berehat, dia tak akan merembeskan asid yang lebih banyak kan. Benar. Jadi macam menarik tu. Okey, macam mana pula kita nak elakkan kalau untuk mencegah daripada sakit gastrik ni, Puan Farah? Okey, macam tadi Dr. Aliza kata kan actually ramai pesakit yang lebih baik keadaannya bila tidak berpuasa, bila berpuasa kan. Okay, so actually sakit perut semasa berpuasa bukanlah disebabkan oleh penyakit gastritis itu sendiri, tapi lebih kepada cara pemakanan yang tidak teratur dan tidak seimbang. Okay. So antara makanan yang kita harus elakkan lah ketika berpuasa. Okay, contohnya adalah makanan yang mempunyai kandungan asid yang tinggi, contohnya seperti limau, oren, okay, ataupun makanan di dalam tin, kerana selalu makanan dalam tin ni dia ada kandungan asid yang tinggi lah sebagai pengawet kan, untuk nak preserve makanan tu. Okay, ataupun makanan-makanan yang pedas, okay, makanan bergoreng, berminyak, berlemak, minuman berkarbonat dan juga makanan dan juga minuman yang tinggi kafein lah, contohnya seperti teh, kopi kan, sebab dia boleh merangsang asid keluar lah. Okay, so selain daripada itu, amalan seperti merokok ataupun tidur sebaik saja selepas bersahur ataupun berbuka ataupun juga berbuka dengan kuantiti yang banyak at once lah. Okay, perlu dielakkan agar serangan gastritis dalam pesakit dapat dihindari. Tadi Puan Farah sebut macam semua makanan je tak boleh makan tu ke macam mana? Boleh. Saya terfikir nak makan apa ni? Semua tak boleh dah. Bila kita hidang lauk pauk bagai tu ada yang pedas, ada yang masin, ada yang bergoreng, manis, bergoreng dan sebagainya kan. Macam-macam. Sekali bila dengar Puan Farah sebut, tolak semua.
Masa macam minum air suam dengan kurma je ni. Ke macam mana Farah? Adalah Ke macam mana? tu. Ke Tapi lain, kita kena orang makan. lain. Kena makan. Ya, dia individual lah. Individu, Macam ada orang mungkin dia boleh tolerate dengan tahap kepedasan yang ni. Oh, Mungkin dia ada ada orang dia tak dia boleh level-level tolerate dia. level-level kepedasan yang berbeza lah kan. So macam ikut individu lah. Tapi macam sebaiknya lah makan, kalau makan kita perlu makan dalam kuantiti yang sederhana. Jangan penting makan sederhana. sekali banyak macam tu lah. Oh kan, sebab pedas pun ada level-level dia. Ada pedas ada pedas orang- manja, ada yang pedas sangat, ada yang pedas Pedas saiz. samyang. Oh ni logi macam tu kan. So kita dalam awal-awal puasa tu kita dah boleh adjust mana InsyaAllah, yang terbaik untuk kita Pedas Korea pun ada kan? Pedas yang level tinggi. Itulah. Itu level tinggi betul. Maknanya lain orang Doktor Puan Farah kan, lain perut dia Ya, lah. betul. Ya, betul. Okay. Saiz pun lain tu. Saiz pun lain tu. Okey, ada soalan-soalan dari Nah, sahabat kita ni. ya. Jap kita tengok mana satu yang sesuai. Ada yang siap cakap Hajar Sarbiah kata, ya gastrik tu pun makhluk Allah juga. Masya Allah. Sebab mana kita ada cara untuk treat ataupun mungkin nak rawat dan boleh kita atasinya. Okey, ni Cinda Sutra ni dia kongsi pengalaman. Dia kata bagi diri saya boleh berpuasa. Dia boleh berpuasa. Tapi jauhi makanan berempah, asid pedas. Makanan yang mengundang adanya asid. InsyaAllah perut tidak sakit atau pedih. Tapi bila langgar pantang ini, perut sakit semula. Mana kata dia dah tahu dah apa yang dia tak boleh ambil, doktor dan puan kan. Maknanya semua orang kena macam itulah. Saya rasa bukan pesakit gastritis saja, tapi semua orang generally Semua. kena tahu apa yang boleh. Betul. Tapi Puan Sabiah ni kata makanan orang-orang barat semua tak pedas dia kata. Ini alasan ke apa ni nak makan chicken chop dengan beef steak? western. Saja nak ajak cik abang tu makan buka puasa western nanti. Yalah Baik, alhamdulillah. Maknanya itu antara perkara yang perlu dielakkan. Mungkin ada perkara lain yang perlu dielakkan lagi oleh mereka yang mungkin ada risiko gastritis. Mungkin stres bang, stres berlebihan macam mana kalau contoh? boleh, What's your advice? Kena kurangkan, Ha. jangan stres sangat lah kan. Sebab kan tadi Dr. Aliza kata stres tu pun boleh merangsang asid tu keluar daripada badan kan. So nanti kan jadi dah berlaku ketidakseimbangan kat situ, so nanti akan jadi gastrik lah. Yeah. Okay. Janganlah stres-stres kalau nak fikir nak makan apa, berbuka, nak beli apa kat bazar. tak mana perlu. pun stres, Benda tu tak perlu pun. Okay, maknanya orang yang ada sakit gastrik ni kan, dia memang orang yang tenang je. Dia perlu Dia tenang. perlu Dia perlu tenang. Perlu tenang. Kalau tak Perlu tenang dia sabar. perut dia akan jadi inilah InsyaAllah, pedih lah. ya. Jangan tanya siapa aku. Ni nama lah dia kata. Saya seorang pengidap GERD dalam menjalani ibadah puasa. Ketika perut pedih, apakah perlu saya berbuka? Saya on dabigatran, ubat ke? Ya, Okey. Nak jawab. jawab. Okey, Silakan. baik. Okey. Assalamualaikum. Baik. Mengikut ialah Islam ada kelonggaran di situ. Begitu juga dalam perubatan. Sekiranya mengalami gejala yang sangat teruk, yang serius, kita diharuskan berbuka ya untuk mengelakkan lebih kemudaratan. Jadi untuk menjawab soalan tadi, kalau rasa tidak mampu untuk meneruskan puasa dan tidak mampu untuk menahan simptom tersebut, insya-Allah dibolehkan berbuka, tapi kena buat ganti balik lah kan. Of course lah kan. Ya, dabigatran adalah jenis ubat cair darah ya. Ubat tu sendiri tidaklah secara tidak langsung tidak Menyebabkan gastrik. menyebabkan gastrik. dia Directly, dia tak tidak secara macam aspirin tadilah yang yes, doktor explain ubat tadi. tahan sakit tu yang Ya, doktor walaupun sebut. ubat cair darah tapi dia tidak bertindak Sama cara seperti cara aspirin. seperti aspirin. Ya, betul. Okey. Maknanya mungkin kat situ ada some adjustment, kena selaraskan dari sudut apa yang dimakan mungkin untuk elakkan GERD. GERD. Ya, Kan betul. itu berlaku. Dan insya-Allah ada bantuan ubat-ubatan yang mungkin Puan Farah boleh kongsikan kan. Nanti kita kongsikan Ya, apa lagi betul. macam contoh ubatan yang boleh kita ambil Ya, untuk betul. mengelak. Kalau tadi kita apa perkara yang kita perlu elakkan dari sudut makanan yang jangan dimakan, kalau tak nanti gastrik. Kalau ada ubat-ubatan yang boleh kita bantu sahabat-sahabat kita yang ada masalah gastritis ni, boleh tanyakan ataupun kita kongsikan nanti. Cuma ada soalan lain daripada Nazri. Nazrin dia kata tuan ada GERD Oh. tu ini pandangan. Oh, dia bagi cadangan pada sahabat kita tadi tu. Tuan ada GERD tu ambil soft food untuk diet, insya-Allah okey tu. Oh, soft food. Nah, mungkin satu faktor lagi. Kita ni kadang-kadang tak habis ngunyah dah telan. Jadi itu tak bagus untuk penghadaman Ya, juga Nabi. contohnya Sebab kan. dia tak habis Nabi cerna punya- lagi kan. Kan? Ambil masa yang lama untuk mencernakan. Ya, Macam mana dia juga dia boleh ke memba- menjadi faktor? penyebab ke? Pemakanan bila kita tak makan, kita tak habis telan, kita akan makan dengan banyak kan. Ya.
cepat. Betul. Banyak. Laju, Jadi benda-benda cepat. tu semua actually mempengaruhi faktor penghasilan jus gastrik yang tidak bersedia. Perut kita tak sedia nak terima. Banyaknya kena terima ni. Kan. Jadi lebih baik kita makan macam kalau ikutkan Rasulullah. Kunyah 40 kali. Betul. Kan. Jadi by the time dah sampai ke perut tu, jus Tidak, asid pun dah bersedia. Perut kita pun dah bersedia untuk menerima hadaman makanan yang telah dikunyah tu lah. Kan saya kata dia bijak. Memang bijak jus gastrik ni. Sebab itulah dia Dengan makhluk bila Allah. masuk ke mulut je dia kunyah, dia tahu okey. Aku dah Ya, standby nak betul. keluar Ya. dah. Standby nak keluar. Ini kurma. Okey. Dia boleh dia pun boleh Ada hadapkan okey signal. kurma. Mari bekerja macam tu kan. Tiba masuk kurma, murtabak, nasi Oh, Arab semua masuk sekali dia pun kan. confused lah. Terlalu banyak dia nak buat kerja kan. Itu pun boleh jadi faktor Ya, betul, betul. Janganlah sampai azan tak sempat habis semua benda kita telan kan. Alamak, itu lagi dahsyat Tenang tu. saja sebab tu Betul. ada yang menyebutkan macam mana kalau kita ikut Nabi buka puasa tu jangan dengan Sallallahu tamar, alaihi dengan rutab dulu, dengan air tu pergi solat dulu kan. Ya Allah, besar hikmah dia dari sudut pemakanan dan juga nak elakkan faktor-faktor gastritis. Baik. Okey, rawatan. Baik Jom, doktor. kita nak cakap pasal rawatan dulu Ya, ke? pagi ni kita bersama Dr. Nur Aliza Abdul Muttalib dan juga Puan Nur Farah Diana Zamri. Dr. Aliza adalah pakar hepatologi dan gastroenterologi HKL dan Puan Farah pegawai farmasi HKL. Kita tanya tentang rawatan lah dulu kan doktor kan. Lepas tu baru kita jawab soalan-soalan sahabat kita. Ya, ramai ke datang jumpa doktor bulan puasa ni? Awal-awal. Alhamdulillah tak ramai. Ya, Alhamdulillah mereka dah ikut Mungkin nasihat. Semua dah berubah sekarang. Mungkin bulan puasa ramai nak buat ibadah kot ya. Jadi dah buat persiapan awal lah. Ya, mungkin ibadah juga ataupun dekat Sogo ke tak tahu. Amboi. Apa doktor? Tapi alhamdulillah setakat ni masih boleh terkawal. Dan tidaklah kata bulan puasa je ramai orang sakit gastrik, ramai masalah berlakunya masalah di ward, tidaklah. Maknanya di luar puasa baru ramai orang kan? Ya, kalau kita bercakap tentang gastrik sebenarnya maknanya makanan. banyak masalah ini berlaku di luar bulan puasa. Kita bercakap tentang ni lah, masalah gastrik itself kan. Menarik. Sebab maknanya macam Dapatan. doktor sebut tadi lah besar hikmah kita berpuasa ni, kita perut kita tenang. Betul. Dan dia tidak akan mencetuskan ataupun menyebabkan gastritis sebenarnya. Cuma mungkin kalau ada rawatan bagi mereka yang mengalami gastritis. Apa rawatan tu doktor? Inilah. Rawatan sebab kita ada Puan Farah okey. bersama saya. Beliau adalah pegawai farmasi di HKL. Mungkin beliau mungkin lebih arif Lebih tentang arif rawatan lah. Ya. Puan Farah nak cerita. Puan Farah. Okey. Pas better. Puan Farah bagi ubat kat kaunter kan? Ya. Oh ya. Okey. Sila. Okay, so kalau pesakit ada mengalami tanda-tanda yang tadi, mengalami tanda-tanda ataupun gejala yang pernah disebutkan tadi, okay, so pesakit perlulah merujuk kepada doktor untuk mendapatkan rawatan ataupun boleh dapatkan rawatan, contohlah ubat, ada ubat-ubat yang akan saya mentionkan kejap lagi lah. Okay, so antara ubat yang biasanya digunakan dalam merawat penyakit gastritis ni adalah, nama dia adalah antacid. Okay, antacid secara umumnya merupakan kumpulan ubat-ubatan yang mengurangkan rasa sakit perut atau pedih ulu hati akibat gastritis. Okay, cara ubat ni bertindak adalah dengan menetralkan asid berlebihan dan seterusnya mengurangkan tahap keasidan di dalam perut. Okay, so actually ubat antacid ni boleh juga didapati di farmasi tanpa preskripsi, tapi perlu mendapatkan nasihat daripada ahli perubatan terlebih dahulu lah. Okay, so actually antacid ni boleh didapati dalam bentuk tablet ataupun juga cecair, iaitu ubat minum. Okay, kalau ubat tablet biasanya adalah magnesium trisilicate ataupun nama singkatan dia MMT. Sama juga dengan ubat minum lah pun selalu sirap dia yang warna macam susu tu. Sirap ubat yang orang panggil itu macam ubat namanya kapur tu. antacid. Ubat kapur. Okey. So Istilah biasanya hospital biasanya lah. ubat tu dalam dia content dia adalah magnesium trisilicate lah. Okay. So kalau makan ubat tablet, okay, tablet tu perlu dikunyah ataupun dihancurkan terlebih dahulu untuk meningkatkan kadar penyerapan lah. Okay, selain daripada ubat antacid, kita juga boleh menggunakan ubat seperti ranitidine ataupun perencat pam proton ataupun nama lain dia PPI lah. Selalu pesakit lebih dia familiar tahulah, dengan PPI lah. Okay, okey. contoh dia macam omeprazole, esomeprazole, yang nama pantoprazole macam tu lah. Okay, juga boleh diberikan kepada pesakit yang mempunyai gastritis lah. Okay, apabila kalau pesakit mengalami gastritis yang disebabkan oleh jangkitan bakteria seperti Dr. Aliza mention sebelum ni, kebanyakan pesakit, hampir 80% pesakit gastritis adalah disebabkan oleh bakteria Helicobacter pylori lah di dalam perut. So kalau pesakit yang mengalami masalah gastrik disebabkan oleh jangkitan bakteria ini, so dia memerlukan antibiotik lah untuk merawat
untuk merawat penyakit gastrik yang disebabkan oleh bakteria inilah. So pesakit akan diberikan rawatan menggunakan antibiotik dan perlulah menghabiskan antibiotik seperti yang diarahkan agar serangan gastritis tidak berulang kembali disebabkan oleh jangkitan bakteria. So macam biasanya kalau pesakit yang dimulakan dengan rawatan antibiotik ni, dia akan ada satu tempoh masa kena makan ubat tu lah, kena habiskan untuk mengelakkan berlakunya rintangan kepada antibiotik lah. Saya ada soalan. Kenapa pesakit gastritis ni dia kena makan ubat sebelum makan? Sebelum makan makanan lah. Sebab untuk dia punya penyerapan dia lebih bagus lah. Ke nak macam menyelaputi lapisan perut tu? Bukan Bukan macam tu. Fungsi dia bukan begitulah. Sebab kita nak action macam bila pesakit dah makan kan. So kiranya dah okey lah. So kiranya kena makan ubat tu sebelum makan lah. So that ubat tu ada masa untuk ada aksi, untuk beraksi. Untuk berfungsi. Untuk berfungsi, Beraksi tu macam aktif sangat dalam perut tu. Baik, mana kata tadi macam Puan Farah sebut, apa-apa masalah kalau benda tu berlarutan, jumpa doktor, buat pemeriksaan dan kat situ kita akan tahu punca sama ada itu punca dari bakteria Helicobacter tadi tu ataupun asid yang mungkin pekat dan berlebihan. Kat situlah akan datang solution lah ataupun solusinya. Cuma doktor, macam mana kalau kita sebut masalah tu kita tersalah ubat contohnya lah. Macam kita boleh dapat tadi macam over the counter kan. Kita sakit perut, kita rasa ini gastrik kot. Ambil je lah apa-apa ubat. Dia boleh jadi mungkin komplikasi mungkin doktor. Komplikasi pun ada juga. Boleh tak jadi? Ya, ada kemungkinan. Kemungkinan sebab ada setengah orang tidak sesuai dengan bergantung pada orang lah kan. Jadi apa yang boleh kami nasihatkan, sekiranya ubat yang tidak sesuai dan maknanya ada beli ubat di over the counter OTC, tapi ubat tu dah makan masih lagi tidak sesuai, tidak ada simptom, tidak berkurangan ataupun mungkin bertambah teruk. Jadi kami nasihatkan jumpa doktor lah ya. Di klinik-klinik berdekatan. Perlu diingatkan untuk pemeriksaan H. pylori ni dia memerlukan ujian yang khusus untuk detect bakteria ni. Dia bukan suka-suka kita pergi dekat over the counter. Saya nak antibiotik untuk H. pylori. Tak boleh sebab kita kena confirm dulu ada. Dia dengar kat radio, dia hafal, dia sebut kat counter. Saya nak antibiotik untuk H. pylori ni, saya nak makan ni. Tak macam tu lah kan. Itu dia kena melalui ujian yang khusus, iaitu melalui ujian urine breath test. Kita nak detect ada kandungan bakteria di dalam perut ataupun melalui ujian endoskopi, iaitu kita buat skop lah, kita masukkan skop, tengok apa masalah dan kita akan ambil ujian untuk bakteria tu sendiri. Kalau confirm baru kita bagi antibiotik. Biasanya bila doktor buat skop ni kan, apa yang doktor jumpa dalam perut tu? Kebanyakannya lah 80% I would say maybe gastritis lah. Maknanya nampak merah-merah lah, nampak keradangan di lapisan permukaan perut. Ulcer ada, tapi kebanyakan kes adalah berlakunya ini ialah gastritis, iaitu kita nampaklah keradangan tu berlaku dan ada juga yang GERD, iaitu kesan radang tu di esophagus, di saluran pipe. Saluran. Ke atas Dah jumpa ayam dalam tu pula Apa dia? Ayam ikan. Kita memang minta pesakit berpuasa sekurang 6 jam perut kosong. Kalau nampak macam-macam lah. Tak boleh berani tengok betul kan. Doktor lah menyaksikan semua tu kan. Okey, faham lah ya masing-masing. Cik Mior Azmil tanya yang macam ubat hitam yang macam cakul-cakul tu okey ke Puan Farah? Pernah nampak dia tablet kan, tak salah? Ya, dia tablet. Itulah dia yang tablet tadi Puan Farah sebut tu. Yang tu bukan sebab yang ni lebih cakul tu dia lebih kepada untuk menyerap angin lah. So kalau macam pesakit yang selalu rasa macam sebu, perut rasa berangin tu, bloated tu mungkin boleh bantulah ambil cakul tu dan telan lah. Dia kena beli ubat tu dekat kaunter, jangan ambil arang kat rumah pula. Jangan. Dia bukan arang nama yang sama tu. cakul arang kan. Ya. Kena hati-hati. Okey. Syarizan di YouTube kita kata, saya sangat suka bila Ramadan perut rasa sangat selesa. Cuma awal puasa 2-3 hari perut sangat kram dan sakit kepala yang sangat. Bagaimana nak atasi tu? Baik, saya rasa ramai juga yang menghadapi situasi macam ni kan, sebab kita pada permulaan puasa banyak kita punya perut kita nak adjust, badan kita faktor-faktor hormon semua nak kena adjust. Jadi apa yang saya boleh nasihatkan,
sebab kita dah tahu ini akan berlaku. Okey 2-3 hari ni mesti akan sakitnya. Kita boleh prevent dengan mengambil ubat-ubatan yang Puan Farah cakap itulah untuk sementara awal waktu. bulan Ya, tu lah, betul. awal Kita bulan tu. kita sebagai pencegahan. Jadi tak ada masalah. Ubat-ubatan yang Puan Farah sebutkan tadi, alhamdulillah tak ada apa-apa masalah lah. Jadi boleh ambil untuk 2-3 hari sehingga simptom tu baik dan rasa dah okey sikit, dan kita boleh stop, boleh berhenti. Okey. Okey, untuk persiapan atau persediaan awal lah ya sebelum tiba Ramadan. Yang penting tenang-tenang, jangan stres-stres. InsyaAllah boleh kita hadapi bersama. Dan ada saya kata, ada ramai yang setuju juga, katanya memang betul kata doktor, sebenarnya bila orang puasa ni, kata Ayang RMN, dia betul-betul membantu pesakit gastrik. Sebelum bulan Ramadan tahun ni saya menghadapi sakit GERD. Saya dapat rawatan siap daripada hospital berdekatan dan dapat ubat macam yang doktor dan Puan Farah sebut tadi. Alhamdulillah ia amat membantu. Maknanya kata kita haraplah daripada sekarang ni dan tahun-tahun mendatang bila puasa, kita tahu dah macam mana nak mengatasi masalah gastritis, gastrik di kalangan mereka yang menghadapinya di bulan puasa. Ya, dia kata ni lagi satu kejap Sani Zakir, saya alami gastrik disebabkan oleh migrain dan juga stres. Macam mana nak teruskan puasa saya? Alamak, so kena elak Boleh. stres kan? Macam tu lah. Liza, macam mana? Kena Puan Farah. Kena cari punca yang menyebabkan stres tu. Ya. Dan kita Cuba kurangkan. kita kurangkanlah stres tu. Kita kena Cari punca. cari punca cari dan penyelesaian. cari penyelesaian kepada masalah tu lah. masalah tu. So dia kuranglah stres tu. Dahsyat Puan Dan Farah. Dia kurangkan bukan migraine saja tu. bagi ubat, tapi dia bagi obat hati juga. Stres insya-Allah ya. Baik, ada juga perkongsian pengalaman untuk isteri kena elak makan tepung gluten dan ataupun susu lembu bagi yang mungkin mereka yang tak boleh yang ada masalah intolerant dengan beberapa isu betul. gluten, susu. Macam mana mungkin kalau doktor nak advice nasihat sikit? Ya, sentuh sikit tak betul. susu lembu? Ada beberapa ada golongan yang individu yang mengalami gluten intoleransi. Ya, maknanya perut kembung kalau makan benda yang berasaskan gandum je, perut kembung tak sedap. Okey. Jadi dan ada juga individu yang menghidapi lactose intolerance. Jadi mereka ni tak boleh ambil susu. Ambil susu je perut jadi bloated, jadi sakit, tak selesa. Jadi individu-individu ini dia perlu mengenal pastilah. Okey, dia kena ada food diary. Okey, dan dia faham, dia tahu. Okey, saya ambil benda ni, insya-Allah tak ada apa-apa. Kalau saya ambil benda ni, saya akan mengalami simptom. Jadi dia kena elakkan ambil benda-benda yang boleh menyebabkan simptom tu berlaku. Terima kasih doktor. Rasa macam kena buat medical check up lah ni masing-masing supaya tahu apa yang boleh diambil, apa yang tak boleh, apa yang jangan berlebihan dan apa yang perlu dikurangkan untuk kita sihat walafiat. Baik, kita nak berehat kejap Dr. Liza dan juga Puan Farah dan sahabat-sahabat sekalian, kita akan kembali kejap lagi kalau ada tips berguna untuk kita semua, khususnya yang ada gastritis tapi nak kekal berpuasa. Nantikan tips tersebut insya-Allah. Termasuk sahabat kita ni tanya kalau ibu mengandung mudah terkena gastrik dan angin. Macam mana nanti minta pandangan daripada Dr. Liza kita. Ya, ni doktor ni yang Puan Farah ada yang tanya kenapa ibu mengandung mudah terkena gastrik dan angin. Susah untuk puasa bila keadaan jadi beginilah. Kita jawab untuk ibu mengandung dulu. Daripada Ama ya. Waalaikumsalam Ama. Okey, biasanya ibu mengandung ni dia ada perubahan hormon ya. Okey. Dan juga perubahan hormon ni boleh menyebabkan faktor stres dalaman yang boleh menyebabkan gastrik tu berlaku. Dan kedua, apabila kita mengandung, jadi ada tekanan daripada janin yang semakin membesar. Jadi tekanan tu kepada stomach, kepada perut. Jadi benda tu dia akan naik ke atas, dia menolak order asid, order pemakanan, dan itu sebenarnya menyebabkan ada setengah ibu mengandung yang mengalami sangat-sangat serius penyakit gastrik sehingga ada dimasukkan hospital kan. Sebab itu katakanlah kalau menyebabkan simptom yang sangat serius, again dalam ibu mengandung juga dalam Islam pun kita diharuskan untuk berbuka dan tidak berpuasa kan. Itulah kisahnya dari sudut pandang anatomi macam itulah kan untuk ibu mengandung lah kan. Betul. Ada janin kat situ, insya-Allah bertabah bersabar ibu. Ada pahala juga kat situ untuk kesabarannya. Baik, satu soalan yang menarik juga berkaitan dengan gastrik. Ada yang tanya macam mana kalau gastrik sampai cirit-berit, adakah itu normal doktor dan puan?
Baik, ada individu yang mengalami bukan saja gastrik, penyakit gastritis, tetapi kita panggil ada kombinasi dengan IBS, iaitu Irritable Bowel Syndrome. Irritable Bowel Syndrome ni symptoms dia adalah lebih kepada lower down, lower GI, iaitu sama ada dia cirit-berit ataupun sembelit. Jadi ada beberapa individu yang mengalami simptoms kedua-dua, iaitu gastritis dan juga Irritable Bowel Syndrome. Jadi pesakit ni dia kata dia tak selesa, ada sakit perut, rasa angin, rasa gastrik dan pada masa yang sama ada cirit-berit. Jadi benda ni of course sebelum kita diagnose sebagai IBS dan gastritis, kita perlulah membuat beberapa ujian. Jadi pesakit perlu datang ke hospital untuk melalui beberapa ujian sebelum diagnosis ini dibuat. Itu. Macam mana pula kalau terbalik? Cikik-berik datang dulu. Lepas tu tiba-tiba dia membawa kepada gastritis. Boleh ke jadi macam tu? Yang kalau cirit-berit dulu dan baru gastrik. Okey, mungkin boleh jadi sebab macam bila cirit-berit kan banyak makanan ke minuman yang dah keluar daripada badan kita. Kan boleh menyebabkan sampai kita mungkin dah dehidrasi. Okey. So tu pun boleh menyebabkan perut dah jadi kosong, tu yang menyebabkan gastrik lah. Itulah puncanya. Dia boleh berlaku kedua-duanya sekali gastrik kepada cirit-berit, cirit-berit kepada gastrik. Masya-Allah. Baik, Puan Farah ada soalan berkaitan dengan ubat-ubatan tadi yang kita kongsikan jenis-jenis ubat tadi kan. Ada sahabat kita bertanya, Puan Aribah bertanya, adakah kesan sampingan daripada bila kita ambil ubat-ubat yang Puan Farah sebutkan tadi? Okey, kebiasaannya kalau ubat-ubat untuk gastrik ni dia selalu untuk merawat simptom-simptom gastrik lah. Okey, so kalau memang ada indikasi untuk memakan ubat itu dalam jangka masa yang diarahkan doktor dan digalakkanlah pesakit makan ikut seperti yang diarahkan. Tapi kalau makan ubat contohnya seperti yang PPI tadi macam omeprazole semua tu, kalau diambil tanpa ada indikasi yang sepatutnya dan jangka masa yang lebih panjang daripada yang sepatutnya doktor berikan, so dia boleh menyebabkan masalah, osteoporosis, perubahan flora dalam perut kita, bakteria yang agak flora lah. Keadaan dalam perut pun boleh berubah sebab sebab dia dah suppress kat asid kat situ kan. So perubahan flora kat dalam perut tu pun boleh berlaku lah. Akan ada. Tapi maknanya kalau benda tu dah baik, simptom dah hilang, sepatutnya boleh ambil bila perlu ataupun boleh stop. Melainkan tadilah atas nasihat doktor. Atas nasihat doktor lah. Macam antibiotik kena habiskan. Antibiotik kena dengar nasihat lah. Boleh saya tambah? Boleh. Kebanyakan banyak individu yang bertanya mengenai keadaan boleh kita ambil ubat jangka masa panjang ni kan, takut buah pinggang rosak ke, hati rosak ke. Okey, sebenarnya ia ada kemungkinan tapi kemungkinan sangat-sangat kecil ya. Sekiranya memerlukan preskripsi sepanjang hayat ya, setengah individu yang telah mengalami ulcer perut tetapi masih memerlukan ubat cair darah. Contohnya orang sakit jantung perlu ubat cair darah sepanjang hidup dan dia mengalami penyakit gastrik dan juga pernah ada ulcer. Jadi mereka ni memerlukan bergantung pada ubat PPI, ubat gastrik sepanjang hidup. Sebenarnya tidak ada masalah. InsyaAllah tak ada masalah. Cuma pesakit kena fahamlah tentang kemungkinan kecil risiko-risiko iaitu macam Puan Farah cakap, kemungkinan tentang ada risiko untuk bone thinning, osteoporosis. Jadi untuk over counter tu kita boleh ambil order suplemen kalsium, minum susu untuk pastikan risiko untuk mendapat osteoporosis tu tidak lebih lagi lah sebenarnya. Okey. Baik, alhamdulillah. Ada cara dia sebenarnya lah kan. Muhammad Alif tanya, anak saya kalau bersahur memang nak makan mi segera, dia kata. Kalau ada mi segera baru dia orang makan banyak sama dengan nasi. Takat ni boleh je puasa penuh tapi akan ada masalah usus ke, dia risau. Jangka panjang tu kita tak tahu tu macam mana makan. Mi segera mengandungi banyak chemical kan. Sangat-sangat mengandungi bahan perasa dan juga chemical yang tidak baik untuk perut sebenarnya. Kalau boleh cuba
cuba elakkan lah sebenarnya. Mungkin Kurangkan. boleh memvariasikan pada anak-anak ni dia kita kena variasikan. Betul. Mungkin chicken chop ke waktu sahur kan. Amboi doktor. Fried fish and chip Yang ke. semalam punya lah. Kena panaskan. Pagi mak dia pergi kerja, bengkak mata, kawan-kawan tanya kenapa bengkak? Aku buat chicken chop. Dahsyat betul chicken chop. tapi macam doktor sebut lah, variasi dan yang penting nutrisi Cuba dan elakkan khasiat lah. makanan yang segera kan. Ya, betul. Kan, janganlah berpanjangan sangat tu, risau Betul, pula. betul. Sebulan ni segera. Jangan sampai macam tu. Tahulah tak sempat, tapi boleh buat awal lah sebenarnya kan. Yelah. Baik. Dan ada sahabat kita juga tanya tentang kalau alternatif pemakanan. Dia kata kalau dia nak ambil madu, nampaknya macam okey, dapat kurangkan gastrik dia. Dan boleh ke kalau kita nak ambil pre atau probiotik? Probiotik. Dr. Rahmat juga bertanya ni, kalau boleh kita bantu. Okay. Probiotik. Okay. Probiotik tu dia macam mana nak cakap, baik kan dia? bakteria baik. Ha. Okay, so membantu bakteria baik kan dia bagus untuk penghadaman kita. Okay, so saya rasa tak ada masalah kalau untuk ambil probiotik lah, kalau itu boleh membantu penghadaman Yang lebih baik individu lah. Yang itu kena ambil kerap ke Puan Farah? Maksudnya sebulan sekali ke 6 bulan sekali? Probiotics. Probiotik. Probiotics ni sebenarnya baik diamalkan ya. okey. Dia ada beberapa jenis dan juga beberapa kandungan bakteria yang baik tu. Jadi tapi tidak semua orang dia bertindak balas dengan baik probiotics. Ada orang dia alhamdulillah makan bagus. Ada orang dia makan banyak pun tak jalan juga. Jadi kita nasihatkan memang kena ambil secara regular. Secara tiap-tiap hari lah cuba amalkan. Setiap hari, Ya betul. Mana Untuk dan jangka masa lain orang tertentu. lain juga keperluan dia lah. Ya, Ada orang tak betul. perlu pun, ada orang mungkin perlu dan ada manfaatnya kat situ. Yang penting tu hafal nama tadi, Helicobacter pylori. Itu lagi lah kita kena kenal tu. Tak ada Sebab nama itu pentas antara ke, punca. Apa H. dia? pylori. H. pylori. H. pylori. H. pylori. Okey. Faham boleh kenal. Dan itu antara poin penting yang kita dapat hari ini berkaitan dengan gastrik dan puasa. Mungkin di hujung ni sedikit kalau setiap seorang nak kongsikan tips, nasihat pada sahabat-sahabat kita hari ini. Siapa nak mula dulu, Puan Farah atau Doktor? Okey, saya mulakan dulu Doktor, lah ya. silakan. Okey. Silakan. Jadi untuk menjawab persoalan hari ini, sakit gastrik tapi nak puasa kan, boleh sebenarnya tak ada masalah lah ya. Okey, bagi mereka yang telah lama menghidapi penyakit ni, mereka sepatutnya membuat persiapan yang tertentu. Macam saya kata tadilah, kita cuba makan ubat dulu untuk 3 hari ya, untuk supaya mereka dapat menjalani ibadah dengan lancar. Gastrik ni sendiri bukanlah alasan untuk berpuasa. Seperti yang kita tekankan bahawa berpuasa menguruskan perut ini sebenarnya sangat-sangat baik untuk kesihatan. Ya. Okey, jadi gejala-gejala gastritis bagi mereka yang menghidapi ni sebenarnya lebih disebabkan oleh tabiat pemakanan yang tidak teratur, terutama masa kita berbuka puasa lah kan. Jadi antara tip yang kita boleh kongsi, yang boleh saya kongsikan, yang pertama, mungkin sebaik-baiknya lebih afdal segerakan berbuka dan lewatkan bersahur. Okey, kita nasihatkan tidak mengamalkan sahur sebelum masuk tidur. Ramai orang buat ni, tak nak bangun sahur kan. salah kan Jadi sebenarnya. kita nak Siap-siap makan tengah siap-siap malam makan, kan. terus kong, Terus tidur kan. kan. So benda tu tidaklah bagus untuk Kesian dia kesihatan. perut. Sebab masa tidur kita nak rehat. Badan kita perut kita nak rehat. Tapi alamak ada makan makanan. nasi ni sebelum nak tidur ni. Dia tanya apa ni? Apa ni? Jadi Confused dan dia. antara juga selepas sahur kita pun janganlah terus tidur. Kan? Sebab kalau kita tidur, ini menyebabkan asid tu yang tengah kerja, sebab kita baru makan, kita ada asid tengah merembeskan asid untuk bekerja tu, asid tu boleh naik ke bahagian esophagus. Masa ni lah jadi macam GERD dia. Rasa macam tak selesa, pedih hati sebab kita baring, dia zerut dia naik ke atas. Sebab postur badan tu Postur lah. Kalau badan kita dia betul. berbaring tu kan. Tidur duduk boleh doktor? Tidur ilaha boleh. illallah. Ngantuk sangat tu, ngantuk sangat. InsyaAllah boleh. Okay. Sebab kita tak nak Sebab bagi dekat bawah. posture tu kan. Okay. Tapi bila kita tidur, mari kita berehat. Badan kita berehat. Okey, faham. Kan? Okey, Tetapi terus, pada masa-masa kita makan perut penuh. Perut kita tak rehat. Macam mana tu? Okey. Kan? Jadi sebaik-baiknya kalau kita rehat, pastikan badan kita betul-betul berehat lah. Baik. Kan? Okey, dan tips yang kedua, seperti kita tekankan juga, kita buka puasa pada kuantiti yang sedikit, sederhana. Macam Peluk cakap tadi, makan kurma dan minum air, solat Solat dulu. dulu. Ya, lepas tu makan balik dengan kuantiti yang sederhana lah sebenarnya. Dan mungkin lepas tarawih boleh makan buah-buahan, boleh makan dessert, boleh makan biskut, oats atau roti. Ya. Okey, dan
cuba kita minum air dengan, ya betul masa malam tu berapa banyak kita nak minum air, tapi kita cuba ambil air masak, air kosong sekurang-kurangnya 2 liter sepanjang malam, ya, untuk pastikan badan kita sihat, adequate Seimbang, hydration, ya. Minum susu bagi mereka yang tidak mengalami lactose intolerance, susu dan juga buah-buahan tidak berasid. Okey, contohnya pisang kita boleh ambil waktu sahur, ya. Okey. Dan banyakkan makanan karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks ni sebab dia makan sikit je kita kenyang. Daripada macam contohnya beras perang. Kita makan sikit kita dah kenyang penuh dah. Kita dah lama kenyang. Dia lama nak uraikan kompleks tu. So dia mengenyangkan sepanjang hari insya-Allah. Dan juga ke kacang, badan dan oats. Saya kira mungkin Puan Farah ada beberapa lagi tips nak sambung. Okey, Silakan, terima kasih. Okey, kalau untuk dari segi ubat-ubatan, okey, boleh ambil ubat-ubatan seperti yang diarahkan oleh doktor dan juga ahli farmasi lah. Contohnya kan kalau pesakit kena ambil ubat waktu sahur, kalau contoh ubat sekali sehari kan boleh ambil ubat waktu sahur, ataupun kalau 2 kali sehari, waktu sahur dan waktu berbuka lah. Okey. Kalau 3 kali sehari mungkin boleh ambil waktu sahur, waktu berbuka dan juga waktu selepas tarawih lah. Okey, so kiranya tak ada alasan untuk skip makan ubat lah kalau waktu bulan puasa. Okey, dan juga dapatkan rawatan awal lah kalau untuk masalah gastrik lah sebelum tibanya bulan puasa. Kiranya preparation lah. Okey, kena pasti dulu apa punca-punca yang boleh menyebabkan masalah gastrik dan dapatkan rawatan awal untuk itu. Dan sentiasa peka dan tidak mengabaikan tanda-tanda awal atau sekadar merawat gejalanya tanpa mendapatkan rawatan yang sewajarnya. Contohnya kalau macam selalu sakit perut kan, and then beli je ubat dekat OTC, ubat antacid kan. Tapi sebenarnya punca yang menyebabkan sakit perut tu adalah H. pylori tu. So sebaiknya kalau macam masalah masih tak baik lepas dah makan ubat, okey, dah masih berpanjangan, dapatkan rawatan doktor dengan segeralah. Okey, sebab kalau yang H. pylori punya infection tu, jika tidak dirawat ia akan menjadi lebih serius sehingga boleh menyebabkan berlakunya ulcer di dalam perut lah. Okey, kita prevent. Baik, itu langkah-langkah pencegahan, sampailah rawatan, ubat-ubatan dan juga langkah-langkah penjagaan pemakanan juga yang kita dah kongsikan hari ini untuk segmen kesihatan. InsyaAllah kita puasa dengan tenang, dapat natijah takwa dalam puasa tu dan juga sihat walafiat badan kita kan dengan berpuasa juga. Terima kasih Dr. Liza. Sama-sama. Terima kasih jemput. Terima kasih. Kita jumpa lagi insyaAllah lain masa. Nanti boleh kita ajak buffet Ramadan, boleh ajak tak ni? I okey je. InsyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Kena ajak bos Anytime. InsyaAllah. Roger je. InsyaAllah. Roger siap. InsyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh.